Kerana hukum itu, yang mengeluarkan hukum adalah ulama. Betul? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama, kaedah dia nak kata halal, haram, makruh, dia akan kumpulkan semua dalil, semua hujah dalam bab tu, baru dia timbang tara, ukur hadis sahih, hadis dhaif, jalan tengahnya apa, bottom line-nya apa, baru dia keluarkan hukum. Mula faham tuan-tuan? Tapi kalau kita cuma jumpa satu hadis langsung buat hukum, kecoh tak jadinya? Kecoh. Ini bukan ulama, ini full lama. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa innal asdaqal hadits kitabullah, khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asyara umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada tengah hari yang barakah ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Apa khabar perempuan semua? Dah tambah tua kita ya. Dah tambah dah. Kalau umur Masihi dah kena, dah tulis borang kena tambah dah. Baik. Kita baru saja meninggalkan bulan Disember, bulan yang penuh cuti, bulan yang penuh berjalan, bulan yang penuh kenduri kahwin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang wujud dalam persoalan-persoalan berjalan, yakni safar, musafir. Ada juga beberapa pertanyaan bab kenduri kahwin. Biasanya kalau yang bernikah pada bulan 12 tahun lepas, 2019, sebelum bernikah melalui proses pertunangan, yang mana mungkin bertunangnya di awal tahun 2019 ataupun bertunang di pertengahan 2019, maka kahwinnya Disember hujung tahun. Cuma yang nak kita mungkin sudah bincang di program atau kuliah yang lain, beberapa persoalan tentang ketika pernikahan tidak jadi, dah tunang, batal, ya. Ada sebuah kes pihak wanita yang membatalkan pertunangan. Dah tunang lah, tak jadi kahwin. Bila tak jadi kahwin, biasanya pihak lelaki akan menuntut kembali pemberian waktu bertunang tu, cincin merisik, cincin bertunang. Akhirnya pihak lelaki menghantar rombongan lah untuk minta balik. Pihak perempuan pun hantar rombongan. Pihak perempuan jawab, dalam Islam tidak halal untuk meminta kembali sesuatu yang telah dihadiahkan. Orang Melayu kata buruk siku. Ada pernah kena macam ni? Belum. Jadi sebelum kena kita bincang lah. Akhirnya bingung. Betul tak kan? Yang satu tempat orang kita minta balik. Betul? Ada pula hadis kata tak boleh minta balik kalau dia bagi hadiah. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini, merujuklah kepada ilmu syar'i, ya? Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, minas sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Jadi macam mana ni? Ada pula dalil tak boleh minta balik. Betul tak kan? Jadi sebelum kita membincangkan bab ini, kita akan merujuk dulu beberapa hadis. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis ke-3541, dan Ibn Hibban, hadis yang ke-5123. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin ay yu'tiya 'atiyah atau yuhaba hibbah. Tidak halal seseorang lelaki ataupun mana-mana pun orang yang telah memberi atiyah, yakni hadiah, ataupun hibbah, fayarji', maka meminta fiha kembali, tak boleh, haram hukumnya, illa kecuali walida fiha yu'ti waladahu, kecuali orang tua meminta kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya. Jadi kalau merujuk satu hadis ini, keterangan hadis ini secara tekstualnya tidak halal. La yuhillu, kalau tidak halal maksudnya apa? Haram. Kecuali pemberian orang tua kepada seorang anak. Jadi walaupun dah bagi rumah, dah bagi tanah, siap tukar nama bagai, kalau berperangai anak tu maknya minta balik, kena pulangkan? Kena pulangkan. Anak tak boleh cakap, ini dah tukar nama hak saya. Dalam Islam haram. Itu tetap milik orang tuamu. Tapi sedihnya hari ni mak bapak tak tukar nama pun, betul tak kan? Dia dah mula mengugut-ngugut. Ni lagi lah. Walaupun dapat dipaksa maknya itu, tapi ingat, harta tu harta haram. Kenapa harta haram? Ada riwayat hadis Imam At-Tirmidzi mengatakan, seseorang yang meminta sesuatu kepada orang yang lain dengan cara paksa, walaupun orang tu memberinya, itu sesungguhnya dia tidaklah mengambil sesuatu kecuali mengambil daripada neraka. Jumpa ada kawan, cantiklah tudung kau ni, mintalah aku, kau kan banyak tudung. Dipaksa-paksa. Betul? Dipaksa-paksa, dipuji-puji. Orang tu bagi, tapi bagi ikhlas ke bagi? Itu sebenarnya meminta sesuatu daripada neraka. Walaupun diklaim orang bagi, tapi dia buat orang tu tak selesa kan? Asyik diringiknya, bagilah. Yang ini kena hati-hati. Ini hak. Ya, ini hak. Baik, itu satu hadis. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu pelajaran bagi diri kita peribadi. Hari ini kita ada namanya media sosial. Ada Instagram, ada WhatsApp group, ada namanya Facebook. Biasanya dalam WhatsApp group, alhamdulillah, ada sebahagian yang ingin menyebarkan kebaikan, lalu mengirimlah potongan-potongan hadis dalam WhatsApp group. Adakah ini baik? Baik. Tetapi akan jadi buruk ketika yang mengambilnya dan menjadikan dia hukum. Mula faham? Katakanlah hadis yang kita bincang tadi, orang ambil, dia faham, dia buat hukum. Yang ini jadi masalah. Kerana hukum itu, yang mengeluarkan hukum adalah ulama. Betul? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama, kaedah dia nak kata halal, haram, makruh, dia akan kumpulkan semua dalil, semua hujah,
dalam bab tu baru dia timbang tara ukur hadis sahih, hadis dhaif, jalan tengahnya apa, bottom line-nya apa, baru dia keluarkan hukum. Mula faham tuan-tuan? Tapi kalau kita cuma jumpa satu hadis langsung buat hukum, kecoh tak jadinya? Kecoh. Ini bukan ulama, ini full lama. Faham? Yang ini kena hati-hati. Nak jumpa satu hukum ni tak halal ni. Betul? Ni satu. Nanti dulu kita bincang hadis dulu. Kemudian ada hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Majah nomor hadis 2477 dan Imam Ad-Darqutni nomor hadis 3014 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rajulu ahaqqu bihibatihi ma lam yuthab minha." Seseorang lelaki atau seseorang itu atau tepatnya seseorang yang memberi hadiah, dia lebih berhak kepada hadiah yang diberi sebelum orang yang menerima membalasnya. Faham? Saya bagi kat tuan ni RM1,000. Saya dah bagi kat dia, dah masuk dalam akaun dia. Saya lebih berhak, ar-rajulu ahaqqu bihibatihi, saya masih berhak dan saya lebih berhak atas RM1,000 walaupun dah transfer dekat akaun tuan ini sebelum tuan ini membalas duit RM1,000 tadi. Ini hadis yang kedua. Okey. Kalau dilihat dengan kasar, dengan mata kasar, kedua-dua hadis ni saling bercanggah tak? Satu kata tak halal minta balik. Betul? Satu kata saya lebih berhak kepada hadiah tu kalau tuan ni belum balas. Berarti boleh minta balik tak? Boleh. Nampak bercanggah. Sebab itu kita perlukan ulama untuk menerangkan apa maksud sebenar hadis ini. Sebab kita belum lagi level ulama. Jelas ya? Gitu. Sebab itu hati-hati kalau ambil direct translation ayat Quran, betul tak kan? Hadis-hadis Nabi, walaupun dah banyak terjemahan, kita ambil terjemah ikut dan kita. Ini hati-hati. Sebab itulah kita perlukan ulama. Antara ulama besar yang kita rujuk untuk faham Al-Quran, faham hadis di tempat kita, ulama yang namanya siapa? Mazhab ni ke apa? Syafi'iyah. Imam Syafi'i mujtahid. Ayat Quran ini terangannya begini, betul? Hadis begini, keterangannya begini. Jadi kita kena merujuk ulama. Macam mana pandangan ulama? Di sini seorang ulama namanya Said Sabit. Said Sabit ini kitab yang sering dirujuk di tempat kita, nama kitabnya Fiqh Sunnah. Said Sabit, ya. Jangan salah, bukan Said Sadiq. Ya. Said Sabit. Said Sabit masih menteri lagi, ya. Said Sabit dia merujuk kepada keterangan Ibnul Qayyim. Said Sabit dia ambil quote keterangan Ibnul Qayyim, dia masuk dalam kitabnya Fiqh Sunnah jilid kedua muka surat 33. Di situ ada penjelasan daripada Said Sabit. Kata Ibnu Qayyim, hadis pertama tadi tidak halal meminta kembali ketika setelah memberi hadiah ataupun hibah, kecuali orang tua kepada anak lah. Yang ini jenis pemberian hadiah, seseorang yang memberi hadiah tanpa ada apa-apa persetujuan sebelumnya. Dia bagi hadiah memang semata-mata bagi hadiah lillahi ta'ala, betul-betul untuk memberi. Betul? Contoh puan-puan teringin nak bagi ustaz RM10,000. Nanti saya tunggulah
Kalau nak nombor akaun pun saya bagi. Betul, tak ada niat apa-apa. Nak bagi je, ustaz ni dapat duit jual tanah 1 juta, nak bagilah ustaz 10,000. Tak ada niat apa-apa. Betul, tak ada apa-apa ni, tak ada imbuhan, tak ada apa-apa nak kena buat, tak ada, bagi, saya ambil. Besok-besok ustaz minta balik lah, menyampah pula aku tengok kau. Aku nak bagi-bagilah ustaz-ustaz lain. Betul, contoh. Boleh tak diminta balik? Tak boleh. Yang ini, kita contoh jumpa orang bagi hadiah, betul tak kan? Bagi duit raya, bagi itu, bagi, nak minta balik, yang ini tidak halal. Tetapi yang kedua tadi, yang dikatakan ar-rajulu ahaqqu bihibatihi, seseorang itu lebih berhak kepada hadiah yang diberikan. Ini kalau sebelum pemberian hadiah ada persetujuan sebelumnya itu. Faham maksud saya? Contoh. Tuan, besok pukul 3 pagi free tak? 3 pagi engkau, orang tengah sedap bermimpi, tanya 3 pagi. Kenapa ustaz? Minta hantar pergi airport. Ada urusan, ya? Nak tunggu Grab pukul 3 tu risiko tinggi. Betul? Setuju ustaz. Saya berbesar hati. Alhamdulillah. Saya bagi hadiah ni tuan, hadiah RM300. Ya? Jadi sebelum hadiah ada persetujuan tak? Assalamualaikum. Sebelum saya bagi hadiah tadi, ada persetujuan tak antara saya dengan dia? Ada. Apa dia? Hantar airport pukul 3. 3:30 tak muncul, pukul 4 tak wujud, ketuk-ketuk tak keluar. Awak nak kena pergi ni, betul? Gegarlah siapa yang ada pergi. Habis urusan semua, balik-balik, ketuk balik pintu abang ni. Bang, minta balik RM300 tu. Boleh ke tidak? Yang begini boleh. Walaupun asalnya hadiah. Hadisnya apa? Tadi, ar-rajulu ahaqqu bihibatihi, seseorang itu lebih berhak dengan pemberian hadiahnya. Malam yusab minha, sebelum dia membalasnya. Balasnya apa tadi? Hantar saya pergi airport. Jadi hadiah 300 saya lebih berhak selagi dia tak balas. Ini ada, berarti di sini ada berapa jenis hadiah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kelas aku hari ni kan. Berarti di sini ada berapa jenis? Satu bagi hadiah lillahi ta'ala, tak ada harap apa-apa. Satu ada perjanjian ni sebelum itu. Tapi dua-duanya, ikrarnya, akadnya apa? Hadiah kan? Sebab Islam sangatlah menjaga hak manusia sesama manusia. Tak ada siapa yang teraniaya. Betul kan? Walaupun dibagi hadiah, sebelum tu dah ada perjanjian. Macam mana? Yelah, dia lebih berhak kepada hadiah tersebut sebelum orang tu menunaikannya. Perjanjian saya dengan dia tadi apa? Besok 3 pagi. Habis 3 pagi besok, burn tak? Jadi walaupun dia kata nanti aku bayar, nanti aku hantar balik pukul 3 pagi, kesukaran yang dia lalui pukul 3 pagi tak datang tadi. Mula faham? Possibility tak orang tu akan lepas flight? Ya. Bukan okey nanti saya ganti balik. Untuk tu tak, dia berhak mengambil lagi. Sebab ini cerita hak. Sekiranya saya nak halalkan, tak jadi masalah. Mula faham? Ketika saya nak, bukan kira upah. Itu sebab orang bahasa kita, sedap tak tuan ni kata, ni saya bagi upah. Apa ni? Betul tak kan? Dia hadiah. Bentuknya hadiah tapi with term and condition. Betul tak kan? Sebenarnya ni hadiah. Betul tak kan? Begitu. Kadang kita berbesar hati. Di sini hak. Orang tu walaupun sopannya hadiah, tapi dia mengharap sesuatu tak dengan pemberian tu? Ini hadiah, bukan sedekah. Kalau sedekah harapannya tak boleh kepada manusia. Harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadiah, dia mengharapkan sesuatu. Ini hadisnya dulu ni. Assalamualaikum. Boleh faham ni? Ni, belikan aku handbag, kau nak pergi London kan? Berapa? RM1,000. Ni ambil upah RM100.
betul-betul handbag tak jadi, nah balik RM1,000 kau. Habis RM100 tu, habis aku cari sana sini tak jumpa, aku ambil lah. Boleh? Tak boleh. Sebab RM100 tadi untuk handbag yang bernilai RM1,000. Kalau tak dapat handbag, pulangkan balik. Handbag tak dapat, berarti pulangkan balik tak dengan hadiah tadi? Ya, hadiah. Kecuali akadnya upah. Betul? Upah dia pergi cari. Yang ini kadang-kadang kena hati-hati dalam muamalat. Assalamualaikum. Ini bukan cerita nak buka bank. Ini cerita orang reject tadi bertunang. Rujukannya ini dulu. Jangan mikir tarik pergi ke mana-mana ni. Tajuk kita tadi kan pengantin perempuan kata tak halal minta balik kan. Yang ini kita nak bincang. Rujukannya dua hadis ini. Mula faham tuan-tuan? Sekejap, ini masuk. Yang itu kita bincang hadisnya. Lepas tu kita tengok hadis ini, apa kata mazhab. Maliki kata apa, Syafi'i kata apa. Mula faham tuan-tuan? Supaya rombongan meminang tu boleh tanya kita nak pakai mazhab mana ni. Betul? Assalamualaikum. Engkau tak ada sebulan dua aman ni hidup kami ustaz. Ngaji tu boleh ngantuk-ngantuk tidur ngigau 4-5 kali. Ini sikit-sikit kena pendil mata. Sikit-sikit kau bagi salam. Baik. Syed Sabit dalam kitabnya yang sama merujuk kepada dua mazhab. Pertama merujuk kepada mazhab Maliki. Kita ambil dua lah, Maliki dan Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki, tergantung siapa yang membatalkannya. Kalau yang membatalkan pertunangan tadi wanita, berarti pihak lelaki berhak tuntut kembali apa saja yang dah diberikan, yang masih utuh ataupun yang tidak utuh lagi. Biasanya waktu bertunang tu hantar tak dulang-dulang bagai ini bujang semua ke apa ni? Waktu hantar meminang tu ada hantar dulang-dulang bagai tak? Biasanya apa dalam dulang? Lengkong, buah-buah, betul tak kan? Ini return balik. Habis dah dimakan senilai makanan tersebut, bagi balik. Lelaki berhak tuntut. Cincin risik, cincin tunang minta balik. Boleh. Kalau yang membatalkannya perempuan. Dan pihak perempuan ada balas tak? Pihak perempuan tak boleh tuntut balik sebab mereka yang berperangai. Sebaliknya, kalau yang membatalkan lelaki, pihak perempuan boleh tuntut pemberian dulang yang dia bagi, walaupun kuih ke buah ke boleh tuntut. Lelaki tadi boleh tuntut tak cincin? Tak boleh. Menurut mazhab, Assalamualaikum. Menurut mazhab, saja je nak pastikan mereka tu on ke off. Ngaji pukul 3 petang, kau bayangkan je muka semua, ya Allah, dengan muka-muka aku sekali kan. Tu yang nak pastikan, nanti salah faham. Itu mazhab Syafi'i tidak. Tidak kira siapa yang membatalkan, pulang balik. Tak kira lelaki yang batalkan, lelaki boleh minta balik, perempuan minta balik. Perempuan batalkan, lelaki boleh minta balik, perempuan juga boleh minta balik. Dan Syed Sabit mengatakan dia lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i kerana lebih hampir kepada hadis tadi. Hadis tadi apa? Ar-rajul ahaqqu bihibati. Seorang lelaki lebih berhak kepada hadiah yang diberi. Waktu tunang diberi hadiah tak? Cincin, kuih, apa semua. Yang diharapkan apa? Balasannya apa? Assalamualaikum. Orang bertunang bagi segala macam, nak dapat balasannya apa? Kahwin. Jadi tak kahwin?
tak pulang balik. Tak kira lelaki ke perempuan yang batalkan, pulang kedua-duanya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau boleh hantaran tu jangan kuih. Nanti busuk, jangan buka, tunggu kahwin baru kau telan. Kalau nak balik, aku tak sentuh, ambil balik. Boleh faham apa? Ini. Ya. Dua-dua pihak boleh, bukan kena pulang. Bukan kena pulang, kena faham berhak minta. Kalau mazhab Syafi'i yang membatalkan berhak, kalau mazhab Maliki yang membatalkan berhak minta tak? Tak. Mazhab Maliki yang membatalkan berhak minta? Tak ada hak. Yang berhak minta cuma yang dibatalkan. Assalamualaikum. Gabak dah mulut ni. Maliki yang batalkan perempuan. Perempuan boleh minta balik tak? Lelaki boleh minta? Kalau yang batalkan lelaki boleh minta balik cincin bagai? Tak. Perempuan boleh minta barang yang dia bagi? Boleh. Maliki. Tapi kalau Syafi'i, tak kira lelaki perempuan pulang balik, maksudnya boleh minta balik. Sekiranya dia nak halalkan, nak ridakan, boleh? Boleh. Tapi kawan tu nak settlekan majlis tunang 3 tahun setengah buat Grab. Part time, betul? Lepas tu nak halalkan macam tu pula. Ini hak. Kalau dia nak minta balik lah, betul? Kalau dia kata dia halalkan, boleh saja. Boleh faham maksud saya? Ini. Kita lebih cenderung mazhab mana bab ni? Syafi'i ke Maliki? Iyalah tu. Kita sekarang praktikalnya, dua-dua pulang balik ke yang membatalkan? Berarti kita cenderung Maliki atau Syafi'i? Maliki. Betul kan? Yang membatalkan tak boleh minta balik kan? Berarti kita lebih cenderung mazhab Maliki. Kenapa kita kena faham? Supaya janganlah melenting kalau dengar ni Maliki ni bukan Syafi'i, jangan. Padahal kita sedang pakai bab batal tunang pakai mazhab mana? Maliki. Orang meninggal kita hadiahkan Fatihah tak? Al-Fatihah kita hadiahkan tak? Syafi'i bid'ah. Imam Abu Hanifah yang membenarkan. Berarti kita sedang pakai mazhab apa bab itu? Hanafi. Sebab itu garis keselamatan kita apa? Ahlu Sunnah wal Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, semuanya members tak dalam Sunnah wal Jamaah? Kita lepas tak? Lepas. Double. Ada yang kena interest kan? Sebenarnya walaupun ikrar janji, yang ini personal saya, perempuan dalam syariat dia ada 3 proses sebelum bernikah. Secara basic lah. Pertama namanya ta'aruf. Ta'aruf ni kena kenal dulu secara fizikal. Faham? Paras rupa, bercakap, tengok. Betul tak kan? Ada yang tak suka besar, suka kecil. Ada yang tak suka kecil, suka besar. Betul tak kan? Ada yang tak suka hitam, suka hijau. Macam-macam. Betul? Sebab pertama ta'aruf, kenal dulu. Zaid bin siapa tu? Saya dilupakan. Ketika bernikah, tanpa melihat dulu ta'aruf, lalas isterinya meminta fasak. Kerana dia kata, aku sukar untuk tahan kepada Allah. Takut aku tak boleh tahan pada suamiku. Sebab dia tak boleh tahan dengan fizikal. Maksudnya dia ada cita rasa dia sendirilah. Akhirnya boleh. Ya? Sebab itu dibenarkan ta'aruf. Mughirah bin Syu'bah, dia telah bernikah. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah kau sudah melihat isterimu? Dia kata Mughirah, ya Rasulullah, aku sudah bernikah dengan wanita Ansar. Lalu kata Rasulullah SAW, apakah kau sudah melihat isterimu ataupun calon isterimu? Kata Mughirah, belum ya Rasulullah. Lihatlah, kerana ada sesuatu di mata wanita Ansar. Lihatlah. Dengan melihat itu, mudah-mudahan semoga akan membuatkan long lasting. Tahu long lasting? Pernikahan tu bertahan. Sebab wanita Ansar ini, dia bukan buruk ya.
kebiasaan orang Arab, matanya sepit ke besar? Besar kan, cantik lah matanya. Wanita Ansar ni matanya agak sepit, takut unexpected. Faham maksud saya? Dia expect kebiasaan orang Arab begini, tiba-tiba ni kan. Itu sebenarnya permulaannya nikah, ta'aruf. Lepas ta'aruf secara kasar, secara basically, okay, lihat nak cara bercakap semua dah ni, okay. Lepas tu baru khidbah, tunang. Khidbah ni tunang. Tunang ni booking. Asalnya tak ada apa-apa duit upfront ke, deposit ke, tak ada, booking verbal. Lepas khidbah, baru nanti namanya nazar. Nazar ini menentukan nikah ke tidak. Apa dia nazar? Selidik. Dah terima khidbah, selidik. Contoh, budak lelakinya tinggal kat mana? Dekat USJ. Apa nama masjid tu? Dekat rumah kau. Faham? Ini setelah nikah, setelah tunang khidbah. Setelah khidbah tunang tadi, nazar. Siapa nama imamnya? Pergi masjid tu tanya, kenal tak budak ni? Imam. Betul? Ini nazar, mula mengenali. Perempuan tu pula, wakil-wakil pihak lelaki boleh pergi tengok. Wakilkan tengok rambutnya, betul? Tengok kakinya, betul kan? Assalamualaikum. Ni bujang semua bingung-bingung ni kan? Apa dia? Before tunang, dia tak ada hak. Betul tak kan? Dia dah setuju secara basically nak ta'aruf tadi, basically dah tak? Dah basically dia dah selidik. Dah selidik lah, tapi nak pergi deep tunang dulu, baru ada hak. Contohnya akak, mak pengantin lelaki, contoh bagi lagi, nak tengok budak perempuan tu betul tak kan? Secara basically verbal sudah, tapi nak endorsement, mula faham? Cara dia bercakap, cara dia, faham maksud kami? Dalam kunduri kentara, cara dia melatah, cara, faham tak kan? Faham maksud kami? Setelah itu baru proceed nikah atau tidak. Setuju kan? Tapi kalau ada agreement, kalau tak jadi double. Ugutan tak? Ugutan. Kenanya waktu proses orang tunang hari ni berapa? Katakanlah waktu tunang tu budak lelaki tu bagi cincin yang harga merisik 5,000. Contoh kaya berbenar budak tu. Betul tak kan? Tunang cincin 10,000. Kena dia di sebahagian tempat, kita bukan meremehkan adat tersebut, tak, kita cerita sebab syar'i kan. Kalau ada persetujuan kena double, siapa yang batalkan? Berat tak budak perempuan tu nak balik-balik? And the end terpaksa kahwin tak? Terpaksa lah, sebab kalau ada perjanjian tak jadi kena return double. Mula faham? Kata cincin tunang dengan cincin merisik je 15,000, kita balikkan cincin tunang, cincin merisik, dan satu lagi cincin tunang, cincin merisik senilai itu. Setuju? Berarti membebankan tak pihak perempuan? Di situ ada triton, ada ugutan tak? Ancaman tak? Mana boleh? Belum tunang, belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi. Di situ dilihat kembali, bukan saya kata salah betul. Ini pandangan saya yang bodoh ni lah. Jadi dalam syariat Islam, khidbah booking mulut saja, bertunang, tak ada cincin, tak ada tanda, tak ada itu. Adat kita bagi hadiah. Mula faham maksud saya? Assalamualaikum. Ya, nak buat macam mana? Saya tanya, untuk melaksanakan majlis tunang daripada zero sampai selesai, A RM5,000, B RM10,000, C RM15,000. A, B, C. Mana satu? C. Yang lain? Aku suruh jawab 5, 10 ni kau tak nak jawab. Aku suruh A, B, C pun tak nak jawab. Average RM5,000 ke RM10,000? Untuk tunang. 5 jadi tunang 5. Kalau bawah 5 jadi tak? Standardnya berapa standardnya? Sekarang saya tahu persetujuan, tapi kita tengok rate trend hari ni. Average, ambil satu nombor, 5 ke 10? 5 lah, 5. Susah benar mereka ni. 5.
Sekejap. Punang 5, minimum 5,000 kena keluar. Bernikah, kenduri, kendara, hantaran semua. Kahwin berapa ribu kena pakai minimum? 10,000 jadi cukup? Sekarang tak cukup. 15,000 cukup? Tak cukup juga. Average 20,000? Sudahlah tukar. Pening nak kahwin dengan orang Subang ni, pening lah. Katakanlah 30,000 cukup? 30. Dengar 30,000. Ni bapak pengantin tong-tong ke apa semua lah. Saya ambil satu figure 20,000 diskaun. Tuan-tuan, di manakah akal waras kita? Tunang basically keluar 5,000, kahwin basically keluar 20,000. Ketika bab syariat, mas kahwin RM300. Saya minta akal logik je. Di mana kelogikan agama harus disanjung dibandingkan maruah adat. Kadang-kadang ada satu tempat tu, pergi kenduri kahwin ni, area KL semua tu, restoran mak kahwin dekat hotel 5 star. Tak, Ustaz tanya yang harga tu harga yang bapak sambung ke harga buat bayar? Sebab itu sekejap, saya faham, mak bapak ini bukan sebab anaknya, sebab mak bapaknya. Dan di hujung conclusionnya nanti kita akan jumpa. Ini masih perbincangan. Sebab memang kalau bab macam ni bawa celik mata Mika. Okay. Dan tadi saya tanya dia, setuju tak? Tunang 5,000, kahwin 20,000, bab mas kahwin biasa 300. Sebagai seorang bapa perempuan, saya nak tanyalah, kalau ada seorang suami, isteri dia meninggal pukul 10 pagi, 1 minit dia nikah, sah tak pernikahannya? Assalamualaikum. Sah tak? Pukul 10, isteri innalillahi tutup kain kapan, dia nikah sebelah. Sah? Sah. Tapi kalau wanita, suami dia meninggal, sebulan lepas tu nikah, sah tak? 2 bulan lepas tu sah tak? 3 bulan lepas tu sah tak? 4 bulan sah tak? Tak, 4 bulan sebulan lagi baru boleh nikah kan? Tuan-tuan, mas kahwin tu sebagian ulama mengatakan fungsi dia reserve untuk 4 bulan tu. Afala ta'aqilun? Apakah kalian tidak berfikir-fikir? Sebagai seorang wali, betul kan? Anak contoh tuan-tuan. Ini pembincangan. Faham maksud tuan-tuan? Kalau tak mampu lain cerita. Ini bukan cerita dipaksa-paksakan. Tapi kongsi Ustaz sebut harga tu, harga yang diminta pada pengantin lelaki, harga ditanggung oleh apa-apa perempuan. Biasanya kita meletakkan hantaran berapa? Saya, anak saya 10,000 saja. Itu saya kata, kita letak hantaran 10,000. So, sebab saya kata, sebagai seorang, katakanlah, yang kami bincang ini, katakanlah ada seorang ayah, okey, verbal dengan pengantin lelaki atau budak lelaki, betul? Dia nak bertanggungjawab, agak-agak bajet untuk tunang berapa? Agak-agak bajet untuk kahwin berapa? Bajet, bapak-bapak tanggung. That's why zaman sekarang, Minta itu masalahnya. Ar-rijalu qawamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Akhirnya melahirkan lelaki-lelaki sebagai suami yang tidak ada credibility sebagai pemimpin keluarga. Itu. Sebab tu kita bertanyakan kemampuan dia peribadi. Bukan mak bapak dia tanggung, kemampuan dia peribadi. Sebab yang nak tanggung keluarga anak tu siapa? Kita tanya peribadi budak tu dulu. Berapa yang dia ada? Kenduri kahwin 5 star, 7 star, soal lain. tak payah 5 star 7 star pula. Tabung haji pun dah kena 70,000. Tabung haji. Tak ada rekod, tak ada apa. Itu saya katakan, yang saya tekankan hari ini, maaf perempuan, yang saya tekankan hari ini, kesimpulan yang saya nak katakan, kalau benarlah, ini kita ambil example, budak lelaki tu boleh 10,000 untuk kahwin. Kenapa tidak 10,000 tu, 5,000 je jadi untuk kenduri kahwin, 5,000 jadi mas kahwin. Memang bagi anak, tapi apa nak kena
menyelamatkan orang-orang datang. That's why kita lebih pentingkan orang, lebih pentingkan martabat kita dengan masyarakat, dengan keselamatan anak yang nanti nak dilepaskan pada lelaki tadi. Ya, ini bukan cerita, saya tidak menceritakan kenduri kendara. Mula faham Muhammad? Yang saya nak tekankan hari ini kalau mampu, kalau katakan kita rida untuk budak tu tak bekerja ni, kita okey lah. Tetapi yang menjadi sekarang ni, tengok, tu saya katakan average 5,000 kundi untuk tunang. Kundi kahwin 10-20 ribu. Masuk mas kahwin 300. Maaf saya kata, kalau bajetnya, kalau tu saya kata average, kalau bajetnya 5,000, 2,500 jadi tak kundi tunang? Jadi tak kalau dipaksa kan? Jadi. Kahwin 10,000 lah katakan, 5,000 buat paling minimum, jadi tak? Jadi. Ada beza lebih berapa? 7,500? Kenapa tak 7,500 jadikan mas kahwin? Kenduri tetap. Cuba lihat zaman-zaman sahabat yang mampu. Kebun kurma, baginda sallallahu alaihi wasallam 20 ekor unta. Ini bukan cerita dipaksakan bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Seorang ayah kita besarkan anak kita, betul tak kan? Mas kahwin di situ. Maaf tuan-tuan, kadang-kadang ada program hotel 5 star. Ini yang contoh ya, ini peribadi. Contoh hotel 5 star. Satu table, saya pernah dengar ustaz, satu table ni 20,000. Berarti orang datang ni, satu kepala tu, satu table 10 orang Berarti satu kepala berapa bapak pengantin bayar untuk makan? 200. Nanti ada tak video flashback pernikahan? Pas nikah, mas kahwinnya sebanyak RM80. Mahal mana dengan bagi kami makan dengan mas kahwin anak perempuan? Tidak, ini ajak bincang. Saya tak salahkan sesiapa. Minimum, kalau tak nak buat apa-apa pun difikirkan kembali. Biasanya, walaupun antara 10,000 dan mas kahwin adalah 80, 10,000 tak akan dibagi pada anak perempuan tu. Mak bapak tak akan ambil. Saya faham istilah tu. So, walaupun tak digelar mas kahwin, antara tu akan diberi kepada anak. Kenapa tidak digelar mas kahwin? Bila digelar mas kahwin, benda tu fully hak anak tadi. Bila masih hantaran, memang hak bapa. Itu kita menceritakan hak di sini. Kita menceritakan hak. Bila mas kahwin, kalau hutang kena bayar pada anak. Mula faham saya Muhammad? Itu ini bukan masalah mampu tak mampu ini. Cuma saya cuba menekankan yang boleh terima, alhamdulillah. Betul tak kan? Supaya syariat ini dihidupkan kembali. Syariat yang mampu letaklah mas kahwin selayaknya. Kadang-kadang besarkan, maaf perempuan, kadang event-event ada joget lamba, ada boy band, ada itu, ada ini. Memanglah ada ini, tapi mas kahwinnya itu tidak difikirkan. Tetap yang standard. Apa yang diletakkan oleh pemerintah setempat, minimum requirement. Betul kan? Bagi yang orang tak mampu pun jangan rendah 300. Ini yang mampu pun 300. Yang ini saya cuma ajak berfikir kembali. Itu je lah. Macam mana? Akadnya. Kalau kat Kelantan, itu mas kahwin kan? Itu mas kahwin ke hantaran? Iya. Wallahu a'lam. Kalau begitu mungkin pembahagian, kalau mas kahwin bukan hak bapa perempuan. Bapa tak ada hak. Ya, itu lebih secure. Mereka masih menerapkan hak untuk menjaga anak perempuan tadi. Sebab wanita ini sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia, Allah ada hantar dia guardian, pelindung. Bila dia ada ayah, ayah dia melindungi 100%. Bila dinikahkan, ayah dia kena cari orang yang capable untuk mendidiknya. Bila apa-apa jadi, pakcik dia akan cover. Wanita dilindungi daripada lahir sampai meninggal dunia. Kalau tak ada warisnya, tak ada walinya, kepimpinan, Amirul Mukminin yang menjaga
kebajikan wanita menurut syariat yang asal. Itu saja. Cuma saya tak nak macam kami, maaf saya kata, kami yang jahil ni mungkin urusan duniawi ni, tapi terlihat sesuatu ketimpangan. Betul? Tunang je dah pakai pelamin tak? Ya. Maaf saya kata, saya tak kisah nak buat benda tu, tapi fikirkanlah yang di mas kahwin ini. Janganlah 300 terus. Mula faham? 3,000 lah. 4,000 lah. Seakan-akan mula ditinggal. Orang ambil mas kahwin ni sebagai lepaskan batuk di tangga asalkan ada. Tuan-tuan, di tempat-tempat lain sahabat-sahabat kami kena 50 gram emas, 20 gram emas, yang mana berbentuk aset untuk wanita tadi. Kebun kurma, unta zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mampu. Ini sekadar perbincangan. Jangan ambil di hati. Saya cuma melihat, kadang-kadang event event keren, event dahsyat, tapi bila mas kahwin tak difikirkan. Kadang-kadang kan kalau sudah fikir Ya. tukar akad tu, sebab memang dia kata dia anak nanti nak bagi anak dia, tapi sebab ikut imam, rates nama is this one, rates ni, so ikut imam dia sendiri. Padahal memanglah niat tu nak bagi voting pada anak, jadi orang akan tak Pendedahan. so kita ambil je apa yang imam tentukan untuk akad. Itu saya katakan. Sebelum ini kalau la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak akan membebankan seseorang pada apa yang tidak mampu. Kalau dah lepas, sudahlah. Kalau untuk kedepannya kita boleh fikir-fikirkan kembali. Itu gunanya kita pergi belajar. Dengan ilmu akan mengurangkan kejahilan. Betul tak kan? Sekarang ni memang, berarti sekarang ni sedar atau tidak sedar, dengan ilmu menutup kejahilan. Minimum kedepannya nanti kita lebih berfikir-fikir. Terfikir next time boleh tak kita consider, janganlah 300. Contohnya kan, sesuatu yang value untuk wanita tersebut sebagai aset, sebagai macam mana, simpanan reserve untuk wanita tersebut. Itu minimum. Adapun sekarang yang dah berlaku, sebab itu kita terlalu ikut prosedur masyarakat. Faham maksud kami? Ikut saja, betul tak kan? Kalau ada prosedur agama, mula faham tuan-tuan, kalau ada prosedur agama, contoh, kena return balik 2 kali ganda, 2 kali lipat, ikutlah. Betul tak kan? Kenanya ada seorang lelaki, anak bukan anak orang berada, perempuannya orang biasa, bahasa kita miskin lah, betul? Ketika bertunang bagi cincin yang 20-30 ribu kata, tak jadi perempuan ni kata, sebab nampak karakter lelaki tu begitu begini. Kalau kena return balik, membebankan tak perempuan ni? Membebankan. Tak nak terpaksa kahwin tak? Terpaksa kahwin. Sedangkan kahwin boleh terpaksa tak? Tak boleh. Syaratnya kena suka sama suka. Kita cerita kahwin jah petang ni jah. Begitu, sebab tu semuanya berbalik kepada budi bicara. Semuanya berbalik pada budi bicara. Selalu bila pihak pengantin lelaki bagi mas kahwin kan, dia bagi hantaran. Pihak lelaki perempuan akan uruskan untuk jadi kenduri, betul? Sekiranya ayah perempuan punya financial, contoh ya, dia bagi kata hantaran berapa, 10,000. Okey, kita dah bincang, 10,000 tu untuk biasa buat kenduri kendara kan. Okey, katakanlah ayahnya mampu, contoh mampu, tak apalah 10,000 ni nak, kau tukarkanlah jadi mas kahwin. Ada pun kenduri nanti bapak yang tanggung. Ini untuk security awak. Betul tak kan? Kalau mampu. Kalau kata tak mampu, orang tuanya mampu, 5,000 ni jadi ikut kenduri, kita buat minimum. Contoh 5,000 nanti kita cakap mana bagi pakcik 5,000 je, 5,000 lagi tu nanti tambah 5,300 untuk mas. Faham tak? Atas dasar budi
bicara supaya syariat mas kahwin ini dinaikkan kembali. Syariat mas kahwin ni, fungsi mas kahwin. Puan-puan, dalam kitab-kitab munakahat function mas kahwin tadi apa? Betul. Perempuan simply tak lelaki meninggal diceraikan, kahwin lagi? Tak. Padahal lelaki boleh terus kahwin tak? Wanita kalau bercerai-berai yang tak, biasanya yang bekerja lelaki ke perempuan? Biasanya lelaki. Betul tak kan? Dah lah dia tak bekerja, dah kena cerai, tak boleh kahwin langsung. Nampak tak kan? Reserve itu, sebagian ulama kata apa? Mas kahwin. Sebahagian mengatakan begitu. Ini cerita jika mampu. Kalau tak mampu, tak apalah, pelan-pelan lah kita tengok. Minimum requirement. Panas jadi petang-petang ni ha. Perbincangan, puan-puan, saja. Maksud saya ni, kalau kita tak gunakan apa ni, kapasiti akal berfikir kritikal, betul tak kan? Kita akan moderate macam tu saja. Betul tak kan? Ini orang mampu sebenarnya. Kenapa stick nak 300? Macam tu kan? Lebih baik. Maaf. Ini bahasa saya kasar. Kalau saya salah, memang saya pasti salah. Kalau ada anak kita sekolah-sekolah tingkatan 1, tingkatan 2 nak pergi rombongan Terengganu seminggu, bagi bekal duit pegang tak? Bagi berapa? 30 sen. Berapa? 1,000. Mantap. Nah, lagi-lagi yang standard seminggu ni 300. Setuju? Kenapa? Sebab seminggu nak kau kat sana, mak jauh, betul tak kan? Ada pegang-pegang. Kita fikirkan tak? Sebegitunya juga harus difikirkan untuk anak yang diserahkan kepada lelaki. Bukan cerita financial, anak bekerja tak bekerja, bukan itu. Itulah fungsinya. Okey tuan-tuan? Dah lah bab ni dah lah ya. Setuju Kalau nak fikir-fikirkan, itu maksud saya. Difikir-fikirkan kembali. Kadang-kadang yang kami sedih sekarang ni, sampai jadi berhutang. Ramai kan? Ada personal loan. Memang khusus personal loan nak kahwin. Sampaikan requirement dia, ada tak tunang, ada tak reception. Kalau ada lagi mudah nak dapat personal loan untuk kahwin. Yang ini kita khawatirkan membebankan pengantin. Yang kita risaukan. Tuan-tuan. Saya ingat modal saya kahwin tak banyak. Paling 2-300 ringgit je. Elok je. Betul tak kan? Kata kasar lah. Maksudnya kalau mampu, yang selesa, yang grand, tapi tetap dijaga kebajikan syariat, alhamdulillah. Okey, habis bab tu. Tutup buku. Baik, masuk bab kedua. Biasa tak kalau bertunang nanti bagi hadiah cincin? Biasa? Kalau kahwin bagi hadiah cincin? Biasa. Tapi sekarang ada yang saya peribadi menganggap itu benda baru. Bila habis kahwin, yakni habis nikah, ada acara beberapa tempat yang kami lihat tukar cincin. Maksudnya lelaki akan sarung cincin pada perempuan, perempuan akan bagi cincin pada lelaki. Ada tak acara ni? Dah mula ada tak? Zaman-zaman 80-an dulu ada tak? Tak ada. Bab bagi hadiah cincin bertunang, ulama tak ada masalah. Membenarkan. Nikah bagi cincin pun tak ada jadi masalah. Yang kita nak bincangkan, lepas nikah ada acara tukar cincin. Lelaki sarung cincin pada perempuan, perempuan sarung cincin pada lelaki. Ini sedikit ada masalah. Sebab para ulama mengatakan asal usul setelah bernikah tukar cincin yang memulakan adalah orang-orang Nasrani. Yang mengatakan ini siapa? Nasharuddin Al-Albani. Dia mufti untuk sekaligus Mekah dan Madinah di zamannya. Dalam kitabnya Az-Zifaf. Asalnya mereka dalam Nasrani ni apa agamanya sekarang?
Kristian. Dia sebenarnya dia tak langsung jari mana duduk sarung. Assalamualaikum. Dia masuk jari yang mana ni? Manis. Sebenarnya sebelum manis, proses mereka masuk dulu dekat jari ibu jari. Kemudian mereka bersaksi demi Tuhan Bapa. Keluarkan masuk dekat jari telunjuk demi Tuhan Anak. Keluarkan masuk demi Roh yang Kudus, Jesus. Kemudian baru dia kata amin. Masuk jari manis. Jadi ini umpama syahadah mereka kepada Tuhan serangkai. Kan ada mengaji tauhid kan, Trinity tu. Ini asal muasal ritual tukar cincin. Lepas tu sebaliknya lah pihak perempuan pula. Setuju Muhammad? Dan sekarang adat ini sudah masuk menular dekat masyarakat kita? Sudah. Walaupun niatnya tak ada niat bersyahadah. Tetapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man tashabbaha minal qaum fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru amalan sesuatu kaum. Amalan apa? Ritual ibadah. Kalau kita tiru teknologi, sistem, ini tak jadi masalah. Betul? Kita ada kalender Islam. Kalender Islam ni dibuat untuk penyusunan administration. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kita tiru siapa waktu tu? Orang-orang Rom. Berarti meniru tak? Meniru orang non-Muslim. Tapi yang ditiru teknologi, sistem. Masih dibenarkan. Tapi yang dimaksudkan hadis man tashabbaha minal qaum fahuwa minhum, siapa yang meniru satu kaum dia termasuk kaum tersebut. Ini yang kalau ditiru ritual ibadah. Jadi tukar cincin tadi ritual ibadah ke acara biasa-biasa? Ritual ibadah walaupun tidak berniat. Contoh tuan-tuan, ni sering kali kita ambil contoh. Ada budak-budak muda, anak-anak pergi tah mana-mana asrama, balik jumpa mak dia buat dengan mak dia macam ni. Rasa-rasa apa mak dia buatkan kepada budak ni? Mau lempang, mau digorengnya budak ni kan? Mak apa? Mak ni style lah mak. Tak ada niat apa pun. Terima tak si mak? Sebab kita tahu itu sebenarnya ritual ibadahnya orang Kris. Anak kita tak tahu. Sama juga. Sebenarnya tukar cincin, ulama mengatakan itu ritual ibadah. Bahkan syahadat kepada Tuhan 3 serangkai. Tapi kita kata tak apa. Sebab apa? Kita tak tahu. Sebab itulah al-ilmu hayatal Islam. Ilmu itu nyawanya orang Islam. Dia kena cari ilmu. Jadi kalau boleh dielakkan. Kalau dah terbuat, semoga Allah merahmati dan melindungi kita. Sebab itulah perlu belajar dan terus belajar. Itu. Kami bukan lembaga fatwa. Dan sebahagian mengatakan perselisihan. Ya, kami menyusulkan benda ni bab ilmu. Baik. Ni kalau yang menyarungnya ada proses sarung cincin lelaki dan perempuan. Mak kepada lelaki. Okey, kalau sarung bagi itu hadiah cincin. Saya cerita ni program tukar cincin. Lelaki dengan perempuan duduk atas tu, dia sarungkan, lepas tu lelaki sarungkan. Kalau kan hadiah bagi cincin kahwin boleh tak? Boleh. Mak dia waktu bertunang mak perempuan sarung, boleh. Waktu berkahwin mak perempuan sarung, boleh. Ini pengantin lelaki sarung kat pengantin perempuan. Lepas tu terbalikkan pula, perempuan sarung pengantin lelaki. Tapi kalau hantar wakil, itu dah tak sama dah. Hadiah. Gelang habis lah, tak ada masalah. Betul. Bagi gelang, tukar-tukar. Maksud kami, proses tukar cincin tu. Setakat dah hadiah bagi cincin, bagi gelang-gelang, rantai-rantai emas, rantai basikal, kau bagilah. Kan? Ini cuma ritual tukar cincin itu. Kan ada sekarang duduk,
dah kat, ni sama-sama nikah kan, seorang sarung, lepas tu ganti sarung. Ritual itu after the akad nikah. Kalau apa? Tunang tak ada masalah. Tunang tak ada masalah. Kalau ni cerita, saya ulang balik, dengar betul-betul cerita dia. Setelah nikah, lelaki yang sarung pada perempuan, perempuan sarung pada lelaki. Itu. Selain itu, lepas nikah mak tolong sarungkan, settle, tak ada masalah. Nak bagi rantai, settle. Waktu tunang mak tolong sarung, settle. Betul? Tak ada masalah. Ini cuma cerita lepas nikah, ada event pengantin lelaki, pengantin perempuan, yang lelaki sarung ke perempuan, perempuan sarung ke lelaki. Event itu je. Wallahu a'lam. Saya tak nikah kat sini. Lelaki disarungkan. Yang itu juga dikhawatirkan. Dan tak termasuk syarat akad. Kalau boleh, biarkanlah belah mak bagi. Kalau boleh. Dan tak jadi. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah nikah? Dah sah dah. Itu ritual. Harus terikat. Harus faham ritual tu tadi. Kalau seseorang yang rasa, maaf, termasuk kalau kita rasa ini sumbangan dalam dakwah ni, aku tak nak buat. Betul tak kan? Sekurang-kurangnya tak, benda tu tak dilihat orang ramai. Dia masalah orang kita bila benda tu jadi viral. Perempuan zaman dulu, Mika bertunang, ada pelamin. Oh dahsyat dah. Yang ada alhamdulillah. Tapi kebanyakannya tak ada. Tapi dah jadi viral kan? Jadi necessary tak? Jadi satu sekarang seakan-akan nak ada tak? Jadi sumbangan kita untuk meminimumkan, tak ada benda tu. Untuk meminimumkan orang jangan nampak. Selalu bila sering nampak, jadi dakwah tak? Maksudnya dilihat tak orang? Dilihat. Macam saya dulu hanya untuk anak, bukan untuk bersanding, hanya dalam untuk fotograf. Orang boleh tengok. Ya. Bersanding lah untuk itu saya katakan tak jadi masalah. Saya ulang sekali lagi, untuk yang mampu, bukan dengar perempuannya, bukan jadi masalah nak bersanding. Mika nak buat tunang costing RM100,000, Mika buatlah. Kalau mampu, tapi balance tunang je RM100,000, mas kahwinnya fikir-fikirkanlah. Mula faham maksud saya? Itu saja. Cuma yang kita cerita ini, ritual tukar cincin setelah pernikahan. Lelaki sarung pada perempuan, perempuan sarung balik cincin untuk lelaki. Saya cerita ni bukan semata nak menyalahkan. Sebab ada cerita, satu mak perempuan ni buat acara tu. Dalam rombongan tu adalah ustaz. Bukan ustaz ni, ustaz lain. Dah ustaz tu sound, sentak pula mak pengantin. Haram buat macam tu. Apa ni Islam buat macam tu? Kan ada ustaz-ustaz yang macam tu kan? Tak ke sentap? Betul tak kan? Jadi sebelum jadi, kita bincang dulu. Mula faham? Jadi bakal mak perempuan, ni nak kata bakal pengantin, wallahu alam. Betul? Bakal tua. Kalau aku nak kata bakal pengantin, nak mengaminkan pun tak boleh. Jadi maksud saya tu, sekurang-kurangnya kita ada knowledge. Betul faham kan? Oh kalau boleh, tak payahlah benda ni, nanti jadi fitnah. Betul tak kan? Jadi mak pengantin adalah ilmu sikit. Sebab design pernikahan itu tergantung knowledge, ilmu si keluarga pengantin. Kalau jenis keluarga dia yang western, dia akan buat ala-ala western. Kalau keluarganya agak sederhana, betul tak kan? Kalau keluarganya orang kampung, buat kat rumah, masak sembelih lembu kerbau, panggil orang kampung. Betul tak kan? Dia ikut style keluarga pengantin tu. Jadi ini kan bakal keluarga pengantin kan? Betul? Minimum adalah basic pengetahuan agama. Ya perempuannya. Assalamualaikum. Ini knowledge.
kebiasaan orang kita. Itu yang kita bincangkan. Dah? Ada apa nak tanya? Nah ya? Okay. Lama cuti benar dan lama tak bening. Kau ni memang memeningkan Ustaz. Baik. Bab kahwin dah habis dah. Ini cerita balik kenduri kahwin, jauh benar, musafir. Faham? Ada yang bertanya, Ustaz, macam mana ni? Dia kata buat jamak qasar ta'khir. Jamak qasar ta'khir. Yang mana dulu ni? Contoh jamak qasar ta'khir zuhur dengan asar. Di waktu mana kalau ta'khir? Di asar. Mana dulu nak buat? Asar dulu. Ada orang kata tak boleh, kena zuhur dulu. Jadi masalah tak? Jadi berkonflik. So hari ni kita sambung sikit. Ni kan bulan-bulan 12 kan banyak travel kan? Ni kita bincang. Ini akibat banyak berjalan lah mereka ni, keluar masalah ni. Ulama berselisih pendapat. Alasan yang kata tak boleh, maksudnya apa? Tak boleh. Tak boleh untuk dijamakkan. Tak boleh untuk mendulukan asar, kena zuhur dulu. Dia kata kena zuhur dulu. Ini mereka merujuk dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usalli." Solatlah kalian seperti mana melihat aku solat. Masalahnya hari ini tak ada orang pun pernah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Para sahabat. Dan para sahabat, cerita-cerita mereka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sudah ditulis oleh para ulama, para tabi'in. Jadi kalau kita nak solat seperti mana solatnya Nabi, rujukan tertinggi kita adalah merujuk kepada hadis. Betul, hadis-hadis yang sahih. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, nombor hadis 3555, Imam Nasa'i 669. Kisah ini ketika peristiwa perang Khandaq. Kaum musyrikin telah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengerjakan solat 4 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Kan tahu kan perang Khandaq, kita diserang daripada 3 penjuru kan. Jazirah Arab diunite untuk menghancurkan Islam. Lalu di waktu isyak, baginda sallallahu alaihi wasallam dah agak tak begitu darurat kan. Lepas tu baginda mengarahkan Bilal untuk azan, lalu iqamat, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam solat zuhur, kemudian iqamat lagi asar, kemudian iqamat lagi, suruh Bilal iqamat maghrib, kemudian iqamat lagi isyak. Dan ini juga hujah para ulama-ulama ketika membenarkan kerjaya-kerjaya yang terkadang-kadang terpaksa menjamakkan lebih daripada 2 waktu solat. Betul? Contohnya apa? Operation, betul tak kan? 17 jam, 18 jam. Contoh, ini sebahagiannya mengambil ini. Apa lagi? Ya, macam-macam pilot. Kalau pilot masih boleh solat kan? Sebab dia ada co-pilot macam manalah. Yang ini alasan ulama sebahagian mengatakan. Tetapi yang kita nak ambil daripada bab ni, tadi Nabi SAW tak solat berapa waktu? 4. Solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Solatnya di waktu mana?
Isyak. Yang pertama sekali dilakukan solat apa? Zuhur. Kan tadi Nabi arahkan Bilal untuk azan, lalu iqamat, Nabi solat zuhur. Suruh habis zuhur, Nabi suruh Bilal iqamat lagi, asar. Qamat lagi, maghrib. Qamat lagi, isyak. Jadi ada sebahagian mengatakan, ulama mengatakan yang inilah alasan beberapa ulama mengatakan kena buat zuhur dulu. Sebab kalau nak ikut cara solat baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukannya 2 waktu, berapa waktu tu? 4, tetap mendahulukan yang paling awal. Ini hujah. Kalau perempuan dengan hujah orang begitu, berarti mereka punya dalil hujah tak? Punya. Janganlah kata yang kau ni sesat ni. Orang buat asar dulu, waktu asar kau buat zuhur pula. Yang itu yang jadi masalah. Jelas tuan-tuan? Alright. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak menjadi syarat harus zuhur dulu baru asar. Dia kata tak jadi syarat. Dan sebagian ulama mengatakan maka bolehlah asar dulu baru zuhur. Maksudnya bolehlah asar dulu baru zuhur. Sebahagian ulama mengatakan kalau dia nak ambil jamak takhir sampai di Johor contoh, jamak takhir kan, sampai di Port Dickson, dia nak ambil asar, jamak takhir. Sampai di masjid Port Dickson, imam sedang solat berjamaah asar. Betul? Jadi di sini, dalam mazhab Syafi'i, boleh tak didulukan asar? Sebab apa dia kena dulukan asar? Sebab dapat pahala yang ini bolehlah asar dulu, kemudian zuhur. Boleh nampak? Sebab di sana ada ekstra pahala berjamaah. Tapi sebahagian ulama mazhab Syafi'i juga, kalau tidak ada acara solat berjamaah, berarti tetap afdalnya didahulukan zuhur, sebab ada perintah solatlah kalian seperti mana melihat aku solat. Kalau Nabi SAW solatnya yang mana dulu? Zuhur dulu. Assalamualaikum. Tadi Nabi SAW solat zuhur, asar, maghrib, isyak di waktu mana hadisnya tadi? Isyak. Ya, awalnya Nabi solat apa? Walaupun di waktu isyak. Itu kan hujah ulama. Walaupun di waktu isyak, tapi Nabi mendahulukan isyak ke zuhur? Zuhur. Dan saya katakan, bukannya apa yang perempuan buat ni salah ya. Kita nak cerita kalau ada orang buat tu, kita kena tahu, oh, ini hadisnya. Mula faham? Orang kita ada satu mentaliti. Kita punya betul ke salah buat asar dulu? Betul lah. Betul tak kan? Tapi ketika kita menyalahkan, ni apa ni waktu asar buat zuhur dulu, kena asar dulu. Ketika kita menyalahkan hujah yang sebelah sana, padahal mereka merujuk kepada hadis Nabi. Merujuk pada hadis Nabi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, yang dibenarkan asar dulu, ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang dibenarkan asar dulu kalau dia ada alasan solat berjamaah di situ. Dia sampai di situ, dia sendiri ni, ada orang solat berjamaah tengah asar, lebih afdal diikut sebab dapat pahala berjamaah asar. Lepas tu baru dia boleh buat zuhur sebab dia ada alasan untuk mendapatkan pahala berjamaah. Tetapi kalau dia berombongan, betul? Lebih utamanya berombongan tadi zuhur dulu dan asar. Dan tetap qasar. Kalau tadi kan pergi tamam kan? Ini perbincangan. Jangan marah ke aku. Betul tak kan? Ini yang jadi puan-puan, yang kita cerita ni, yang saya cerita ni tadi, tengok. Asal dengar 3 tajuk kita. Pihak perempuan batalkan tunang. Betul?
Pihak lelaki minta, perempuan kata mana boleh buruk siku. Kita bincangkan tak? Bincangkan. Apa solutionnya, dah jumpa tak? Dah. Aku tak ada kait mengait. Jadi cerita tak, betul tak kan? Cerita tunang, syariat Islam semua kita bincangkan tak? Masalahnya kita bincangkan ni untuk simpanan, vocab kita. Kalau ada apa-apa, oh ni pernah bincang, oh ni pernah bincang, oh ni pernah bincang. Itu beza orang berilmu dengan tidak berilmu. Yang dikhawatirkan sebelum perbincangan, nampak pelik je, biasa menuduh tak? Menghukum. Kau tak kenal aku AJKKK pengajian muslimat, kau tahu tak? Tak pernah aku ngaji. Biasa ni tak? Assalamualaikum. Yang ini kita khawatirkan. Syaitan sangat mahir dalam menjerumuskan kita. Dengan ilmu lah dapat mengelak daripada kekeliruan. Okey, Muhammad? Selesai bab tu? Rasa-rasanya nak buat mana dulu? Ada nak tanya faham ke tak faham? Ikut hadis Nabi yang paling kuat, rasa-rasa nak buat mana dulu? Zuhur dulu ke asar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada referen. Rujukannya dah bagi tadi. Ambil ni Jahoy. Imam Ahmad nombor hadis 3555, Imam Nasai nombor hadis 669, di peristiwa peperangan Khandaq. Orang musyrikin menyebabkan Nabi tak solat untuk 4 waktu. Nabi SAW sampai tak boleh solat untuk 4 waktu solat. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Dibuat di waktu isyak. Tetapi baginda SAW tetap melakukan mana dulu? Zuhur dulu. Imam Ahmad 3555, Imam Nasai 669. Ya, perempuan. Ya. Baik. Kalau kita jumpa waktu tu dah, contoh kalau sebelum dia buat, mungkin kita tengok, bagi saya peribadi, possibility dia menerima atau tidak dulu. Macam mana? Possibility dia menerima atau tidak. Boleh faham maksud saya? Kalau dia jenis yang agak terbuka, kan kita boleh tengok karakter keluarga kita. Kalau kita rasa, kita menganggap percentage yang dia akan terima, kita kongsi. Sekadar kongsi. Yes, jangan on stage. On stage kalau boleh lepas tu, itu pun possibility kita share. Tapi biasanya adabnya orang kita macam mana? Oi, haram ni Jahoy. Ini mulut. Ini namanya mulut tak ada insurans. Ini tidak. Kena kalau sekiranya dia tidak tahu, dia lepas tak? Dia lepas. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Semoga Allah merahmatinya. Kita bila contohlah perempuan, kalau kita dihadapkan dengan event macam tu, kita tahu apa kita buat. Semoga Allah merahmatimu, menunjukkan ilmu. Itu terbaik kan? Bukan kita, woi, turun. Bukan itu maksudnya. Ini cerita ilmu. Adapun sistem dakwah kita lihat event tu macam mana, siapa kita, betul tak kan? Apakah dalam keluarga kita seseorang yang boleh mereka mendengar kata-kata kita? Yang buat tu makcik-pakcik yang senior, betul? Kita peringkat-peringkat anak buah, betul? Tapi kalau peringkat anak buah, mungkin ustaz, master, PhD dalam syar'i, mungkin boleh. Kita faham maksud saya kan? Kan ada pakcik-pakcik, kau ni sibuk je, mana kau tahu. Betul tak kan? Ada kan begitu? Jadi possibility kita doakan saja. Mula dengan dakwah dengan apa? Tangan. Kemudian mulut. Tak mampu mulut dengan hati, doa. Mudah tak? Tak ada siapa yang lantik Mika jadi mufti keluarkan fatwanya. Betul tak kan? Sampai bergaduh berkecamuk tak payah. Tapi sebelum bagi tahu tu possibility. Faham? Kita boleh jangkakan.
Kan kita tahu kan orang ni rasanya dia cinta ilmu, dia cuba nak hijrah ke syar'i. Kalau kita rasa kita boleh bagi nas, hujah, bukti, dia rasa dia terima. Dan kita pun jangan memaksa, ni kongsi je jauh, faham tak kan? Aku cuma nak kongsi je. Nak buat tak apalah, takut nanti orang bersuara, betul tak kan? Orang sekarang banyak viralnya, tapi nak buat juga tak apalah. Kita pun dengan cara yang lembut. Itu dibenarkan. Okey perempuan. Siapa lagi nak kahwin? Ya. Ya. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Ya, selasa. Dan perempuan, ini perbincangan secara perempuan, ada kami bincangkan nas, ada kami dan bukanlah ini muktamad tertinggi wajib dipilih dengan apa yang kami bincangkan. Sekadar, maksud saya, pemikiran kita diajak kembali berfikir. Boleh faham perempuan? Saya cuma ingin kita fikir baliklah. Maksud tak kan, kadang-kadang kita biasa dengan track, kita ikut laluan, akhirnya halal haram, syariat atau tidak, kita tolak tepi. Bukan tolak tepi, tak pertikaikan, tak tahu mana priority, keutamaannya. Itu saja. Ketika kita tahu, kita mula tahu keutamaannya, kelebihannya. Ya tuan-tuan. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf dengan bahasa yang terkasar, yang tak sedap didengar. Pasti ada bahasa yang tak sedap didengar. Subhanakallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.